Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan adakan sedikit perbincangan daripada kumpulan 10 yang bertajuk kenapa di negara Malaysia tidak melaksanakan sistem ekonomi Islam, sedangkan sistem ekonomi Islam itu menjaga kemaslahatan ummah berbanding sistem ekonomi konvensional. Oleh itu, perbincangan ini akan diteruskan lagi dengan soalan yang saya akan anjurkan kepada panel pertama. Okey, buat panel pertama saya akan bertanyakan soalan tentang apakah faktor-faktor yang menyebabkan negara kita kurang mengamalkan sistem ekonomi Islam. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Azim. Okey. Soalan yang diajukan oleh moderator tadi adalah faktor-faktor yang menyebabkan negara kita kurang atau tidak mengaplikasikan sistem ekonomi Islam di negara kita. Okey. Yang pertama adalah punca negara kita kurang mengaplikasikan sistem ekonomi Islam adalah perpecahan umat Islam itu sendiri yang menyebabkan kesukaran kita untuk membuat penyatuan dalam bidang ekonomi. Okey, yang kedua adalah sistem ekonomi dunia. Pada masa kini, sistem ekonomi dunia telah dikuasai oleh ekonomi barat, iaitu dengan sistem ekonomi konvensional yang hanya bermatlamat untuk mengaut keuntungan. Okey, yang ketiga adalah keraguan dalam sistem ekonomi Islam dan kewangan Islam. Sistem dinar dan dirham menimbulkan keraguan, dan itu menyebabkan negara kita kurang mengaplikasikan sistem ekonomi Islam. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada panel pertama, iaitu Abdul Azim, di atas menjawab persoalan yang diajukan, iaitu faktor-faktor yang menyebabkan negara kita kurang mengaplikasikan sistem ekonomi Islam. Okey, kita akan teruskan dengan soalan yang kedua. Saya akan ajukan soalan ini kepada panel yang kedua, iaitu tindakan ataupun pandangan untuk menaikkan imej sistem ekonomi Islam. Diharap panel kedua dapat memberi pandangannya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku panel yang kedua, nama saya Izzat Firdaus, dan saya akan menjawab soalan moderator kita tadi, iaitu tindakan atau pandangan untuk menaikkan imej sistem ekonomi Islam ini. Okey, pada pandangan saya, untuk menaikkan sistem ekonomi Islam ini, yang pertama adalah dengan memberi kefahaman yang mendalam kepada masyarakat Malaysia, supaya masyarakat Malaysia dapat membezakan manfaat kalau menjalankan ekonomi Islam itu sendiri. Okey, pandangan saya yang kedua adalah dengan mengangkat semula sistem kewangan Islam. Dan untuk yang ketiga pula adalah dengan meningkatkan kepakaran teknologi di negara-negara Islam, supaya negara-negara Islam tidak bergantung teknologi kepada negara-negara maju di barat. Okey, dan yang terakhir adalah dengan menjalankan penyelidikan dan pembangunan di negara-negara Islam, supaya dapat meningkatkan sistem ekonomi Islam di mata dunia. Okey. Terima kasih saya ucapkan kepada panel kedua, Izzat Firdaus, di atas pandangan yang diberikan oleh beliau. Oleh itu, saya ingin membuat kesimpulan tentang sistem ekonomi Islam. Bagi saya, sistem ekonomi Islam amatlah berguna serta baik untuk negara itu sendiri serta penduduk yang hidup di negara itu dalam jangka masa panjang maupun jangka masa pendek. Seterusnya, kita selaku umat Islam, kita perlu menerapkan nilai-nilai keislaman serta menjalankan dasar-dasar yang dibawa oleh Islam untuk mencapai keredaan Allah di dunia serta di akhirat. Yang terakhir, kita selaku umat Islam, kenapa kita tidak menjalankan sistem ekonomi Islam di negara kita?